atau barang siapa menziarahiku, nescaya aku akan menjadi pensyafaatnya atau saksinya. Dan barang siapa mati di salah satu dari dua kota suci, nescaya akan dibangkitkan Allah dari golongan yang aman di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Ibnu Asakir dengan sanad yang baik meriwayatkan hikayat dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu telah mengambil keputusan untuk menetap di Syam waktu zaman kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sesudah beliau menyertai pembukaan kota Baitul Maqdis. Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak berapa lama dari itu Sayyidina Bilal telah bermimpi bertemu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda kepadanya, "Kenapa engkau menjauhiku ya Bilal? Belumkah sampai masanya engkau datang menziarahiku ya Bilal?" Maka terbangunlah beliau dari mimpinya dengan sedih, gemetar dan bimbang, lalu segera menunggang kenaikannya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah beliau terus pergi ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menangis dan menyembamkan wajahnya ke kubur baginda. Datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, maka dipeluk cium keduanya oleh Sayyidina Bilal. Kedua cucunda Nabi itu pun berkata kepadanya, "Hai paman kami, ingin benar kami mendengar kembali adzan seperti yang paman laungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ini dahulu." Permintaan itu dikabulkannya. Beliau naik ke bumbung Masjid Nabawi lalu berdiri di tempatnya dahulu. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegarlah kota Madinah. Apabila beliau melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, gegaran itu bertambah kuat. Apabila beliau melaungkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, keluarlah wanita-wanita merdeka dari balik tabir-tabir mereka. Seraya tertanya-tanya, apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kembali? Demikianlah sejak pemergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilihat begitu ramai lelaki dan wanita menangis di Madinah lebih dari hari itu. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi Ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu, dan riwayat kisahnya pula dinukil dari kitab Tarikh Dimashq karya Al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu anhu. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini, Alhamdulillah kita bersama anda untuk destinasi bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Selamat petang sekali lagi untuk anda, dan kita wawarkan sebentar tadi Mona rancangan Ibrah. Kita akan ikuti lagi perkongsian dalam rancangan ini untuk kita belajar apa lagi ayat-ayat Al-Quran yang boleh sama-sama kita tadabbur, ambil pengajaran dan juga pembelajarannya. Masya Allah, banyak ni sebenarnya yang kita boleh sama-sama ikutinya. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, insya-Allah, bersama Al-Fadhil Ustaz. Kita mengalukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kaifa haluka? Alhamdulillah. Masya-Allah. Syukur. Masya-Allah Ustaz. Alhamdulillah Eid Ustaz. Mubarak alaikum Ustaz. Allah. Selamat berkhair. Kita harapkan okey Ustaz, walaupun keadaan yang sebegini, namun kita teruskan lagi kuliah kita Ustaz. Kan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masih lagi sediakan ruang peluang untuk sama-sama kita nak belajar lagi petang ini dengan rancangan Ibrah yang kita bawakan secara langsung juga di Facebook Live IKIM FM. Okey. Dan kita nak bincang dengan tajuk petang ini berkaitan dengan konsisten. Bila nak sebut dalam bahasa Arab, saya bagi Munda baca. Boleh? Ya, konsisten. Ad-dawam. Ad-dawam. Betul ke sebutan saya? Ad-dawam. Ad-dawam. Dia ada lahjah dia tu Ustaz. Ya. Dan untuk mukadimah ni, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Mona dan DJ Syafiq. Rasanya boleh lagi mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri, walaupun kita dah masuk bulan digalakkan untuk berpuasa 6 sebab minggu lepas
tidak bersama. Kan? Ya, betul. Jadi syukur kepada Allah, Allah masih bagi kita kesihatan, Allah bagi kita ruang lagi pada petang ni, khususnya juga pada tuan-tuan dan puan yang setia bersama dengan kami dalam segmen Ibrah, yang mana pada petang ni kita akan membicarakan tajuk tentang ad-dawam ataupun konsisten. Biasanya orang menyebut perkataan istiqamah, kan? Hari tiba-tiba dengar benda baru pula, ad-dawam. Ya, perkataan baru pula hari ni. Baru ad-dawam. Ya. Sambil tu kita belajar juga bahasa Arab ad-dawam. Okey. Kenapa kita tak gunakan istiqamah? Sebenarnya dia sama saja, tidak ada perbezaan apa-apa. Cuma kita dalam segmen Ibrah ni kita biasa mencari perkataan-perkataan, membahaskan perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita cari perkataan istiqamah ni, okey, orang Melayu biasa guna istiqamah. Ya. Okey, istiqamah ni kita orang Melayu biasa memelayukan apa yang Arab lah. Arab kita ajak guna Melayu. Okey, apa itu tak apa. Kita kata aid tu kan adalah bahasa Arab kan. Tak apa, dia tidak di-issue apa-apa. Cuma kalau kita sebut tentang istiqamah, okey, pertama dalam Kamus Dewan tak ada jumpa perkataan istiqamah tu. Okay, tak apa. Dia ada perkataan konsisten tu ada. Okey, tak apa. Dia sama saja. Cuma perkataan istiqamah kalau kita bincang tentang istiqamah, kita bincang tentang dawam, kalau kita buka perkataan istiqamah, dia terdiri dari perkataan huruf qaf, waw dan mim. Dia panggil qawam. Okey, dalam Quran perkataan istiqamah Allah ulang sebanyak 660 kali digunakan perkataan qa, waw dengan ma. Tetapi kalau cerita tentang istiqamah saja ada 47 kali. Okey. Perkataan istiqamah ni kalau ikut ulama-ulama lughah seperti Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, dia kata kalau istiqamah dalam Quran ni dia akan membawa makna al-i'tidal, al-istiwa, al-iltizam. Okey. Ataupun paling umum perkataan istiqamah ni apa? Okey, perkataan istiqamah ni yang biasa kita guna ni, kita kata istiqamah lah, semoga kita istiqamah. Okey, istiqamah ni kalau kita rujuk dalam al-mufradat, mengatakan istiqamah ini dia kata adalah yuqalu fi tariqul ladhi yakunu ala haddil mustawin. Dia kata istiqamah ni merujuk kepada perkataan yang merujuk kepada jalan yang berada pada satu garis yang lurus, ataupun paling mudah nak faham, jalan yang benar, ataupun kita panggil jalan yang lurus. Maknanya istiqamah ni dia merujuk kepada siapa yang berada pada jalan yang lurus, dia istiqamah lah. Siapa yang berada pada jalan yang benar, dia istiqamah lah sebenarnya. Sebab itu perkataan istiqamah ni dia umum sangat. Maksudnya orang yang tidak mensyirikkan Allah, dia istiqamah. Tak faham tak? Orang yang lepas puasa wajib, dia puasa sunat, lepas dia sembahyang wajib, dia sembahyang sunat, dia baca Quran lagi walaupun bukan bulan Ramadan, dia masih tadarus, dia panggil orang yang termasuk dalam perbuatan istiqamah lah. Okey. Maksud dia begini, maksudnya kita meneruskan buat amal ibadat, dia panggil melazimkan dengan melakukan ketaatan adalah merupakan jalan cara kita istiqamah. Maksudnya kalau orang tanya, macam mana saya nak istiqamah? Kita kata antara cara nak istiqamah, melazimi, meneruskan, ataupun dalam bahasa Melayu kita, konsisten dalam buat amal soleh. Jadi perkataan yang lebih sesuai untuk merujuk kepada perkataan macam kita terus berjalan, betul tak? Kalau dulu kita puasa wajib, kita puasa sunat pula. Lepas tu kalau kita dulu sembahyang malam, sembahyang tarawih, kita sembahyang lagi pada waktu malam-malam yang walaupun dalam bulan Syawal. Perbuatan yang macam tu sebenarnya dia panggil adalah cara untuk menjadi orang yang istiqamah. Jadi istiqamah ni dia makna dia sangat luas makna dia. Okey, jadi kita bukan nak ulas tentang perkataan-perkataan itu, cuma kita nak sebut kalau kita nak sebut perkataan sentiasa berterusan, konsisten tu, perkataan yang elok juga kita guna perkataan dawam tu. Kenapa dawam?
Tuan-tuan pernah dengar tak hadis Nabi SAW yang Nabi pernah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang Nabi pernah pesan. Nabi kata apa? Nabi kata, wa kana ahabbud dini, Nabi kata sebaik-baik agama yang dianuti, yang dilalui oleh seseorang, ialah madawama sahibuhu alaihi. Nabi guna perkataan dawama. Nabi kata agama, cara kehidupan beragama yang disukai oleh Allah, dia dawam. Dia apa? Dia berterusan, pelakunya ke atasnya. Maksudnya orang yang konsisten, orang yang berterusan melakukan amal soleh ini adalah termasuk orang yang tanda agamanya bagus, kehidupan beragamanya baik, adalah orang yang konsisten, berterusan melakukan amal soleh. Dan sebenarnya inilah yang kita nak ulas pada petang ini. Jadi jangan, bukanlah kita nak kelirukan, cuma kita nak kata penggunaan bahasa saja. Tak salah pun sebenarnya. Boleh guna juga istiqamah ataupun boleh juga guna perkataan ad-dawam. Okey, sebab ad-dawam tu dia lebih sesuai kerana ad-dawam tu sendiri bermakna apa? As-sukun, iaitu berdiam, tenang. Maksudnya terus je orang yang puasa terus kan, orang yang buat salat malam terus je adalah orang yang ad-dawam. Seperti mana hadis kita sebut tadi tu. Okey. Kita teruskan dengan perbincangan kita pada petang ini. Namun begitu waktu kita sebenarnya agak singkat kan. Dia ulas-ulas, masa dah nak habis dah. Masya Allah. Itulah lajunya waktu ni sebenarnya kan. Sekejap je kan rasa. Sekejap je sebenarnya kan. Allah. Dia tengok dah rasanya macam dah masuk untuk slot yang slot yang pertama kan. Jadi kita untuk mengulas lagi lebih lanjut. Jadi jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan, setia bersama dengan kami. Kita akan sambung insya-Allah selepas ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk para pendengar, kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini dan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga di FB Live IKIM FM. Boleh tinggalkan soalan anda di situ, boleh share link di situ juga untuk manfaat bersama. Betul. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البريء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Di talian kita masih lagi mendengarkan kuliah ilmu kita petang ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in untuk kita bincang dengan tajuk konsisten ataupun ad-dawam. Kan kalau kita lihat di Facebook Live juga ramai sahabat-sahabat kita yang titipkan komen-komen dan juga salin kembali apa yang Ustaz sebutkan tadi melalui mukadimah kita. Seperti Salwati Osman katanya melazimkan konsisten ni melakukan ketaatan amal soleh. Kan? Terima kasih juga rakan-rakan lain yang juga titipkan komen-komen di situ. Ada kat sini Muhammad Nur Hakim, ada Raihana, ada Hanas Nas, Darmawati. Ramai lagi yang juga tengah tonton di situ. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada para pendengar yang tonton di FB Live IKIM FM dan juga sesiapa yang ingin menghantar soalan. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita nak sambung lagi Ustaz dengan konsisten ni Ustaz. Kita cakap rasa macam ringan ni Ustaz. Ya, mudah je cakap tu. Macam mudah je Ustaz. Tapi nak buatnya ni Allahu Akbar macam mana pula. Dan bila kita kaitkan dengan waktu kita sekarang ni yang mana selepas Ramadan ni, adakah kita dapat konsisten lagi teruskan perkara-perkara yang kita buat masa bulan Ramadan? Bagaimana Ustaz? Silakan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah untuk kita menjadi seorang manusia yang mempunyai sifat ad-dawam, iaitu konsisten dalam melakukan amal soleh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya melanjutkan tentang cara bagaimana untuk kita menjadi seorang yang ad-dawam, jadi seorang yang konsisten dalam menazumi melakukan amal soleh, saya kongsikan terlebih dahulu tentang kenapa. Kenapa kita perlu konsisten melazimi melakukan amal soleh. Maksudnya kalau dulu bulan Ramadan kita boleh buat salat malam, kita boleh salat witir. Kenapa apabila masuk Syawal kita perlu juga menunaikan salat witir, menunaikan salat malam, banyakkan salat sunat. Kalau dulu kita bersedekah pada bulan Ramadan, maka pada bulan Syawal kena teruskan kita bersedekah. Kenapa? Okey. Jawapan pertama adalah yang pertama sekali adalah dia melibatkan tentang tajuk amal diterima di bulan Ramadan. Maksudnya kenapa kita perlu melakukan amal soleh? Maksudnya kenapa kita perlu konsisten meneruskan amal-amal kebajikan yang kita buat pada bulan Ramadan? Kerana kata para ulama, ia menunjukkan kepada amal yang kita buat pada bulan Ramadan Allah terima. Itu sebab yang pertama. Maksudnya kalau kita boleh meneruskan lagi buat kebaikan, lepas kita masih lagi boleh meneruskan membaca Quran, bersedekah dan sebagainya, itu adalah amal kita yang kita buat pada bulan Ramadan itu Allah terima. Okey, ini dinyatakan oleh banyak para alim ulama seperti mana kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, dia mengatakan apa? Dia kata di antara tanda amal itu diterima oleh Allah, dia akan berterusan melakukan ketaatan yang lain selepas itu. Dalam arti kata yang lain, dia bagi contoh, dia kata apa? Dia kata membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan merupakan salah satu tanda diterimanya amal puasa itu bulan Ramadan. Maksudnya kalau kita boleh usaha, maksudnya kita usaha untuk puasa sunat lagi sambung, walaupun tak wajib. Kita usaha lagi untuk baca Quran, bersedekah juga, kata para ulama, itu di antara salah satu tanda Allah terima amal itu. Jadi banyak tanda, tapi salah satu tanda yang itu. Okey. Yang kedua, kenapa kita perlu meneruskan melakukan amal soleh? Kita jangan berhenti sampai kita masuk Ramadan tahun depan tu kan. Kenapa? Yang kedua adalah kerana kita ingin kita menunaikan perintah Allah seperti mana dalam surah Al-Insyirah ayat nombor 7, surah yang ke-94, halaman nombor 596. Surah Asy-Syarah tu yang kita ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza faraghta fansab. Kan ayat ke-7 tu kan bunyinya fa iza faraghta fansab.
Ayat tu kata apa? Kalau kita baca ayat tu, ada orang dia ambil ayat tu dia lebih nampak pada sudut macam mana nak lapangkan dada saja. Kan orang kata surah tu ada alam nashrah laka sadrak, kan? Ya. Tapi dia terlupa baca ayat hujung tu. Ayat hujung tu merupakan cara macam mana nak dapat lapang dada. Allah bagi jawapan. Caranya apa? Fa idza faragta fansab. Maksudnya apa? Apabila engkau telah selesai, kata Allah, buat sesuatu urusan, engkau buat lagi urusan lain dengan bersungguh-sungguh. Maknanya ayat tu kata, kalau kita faham, salah satu sudut para ulama tafsir kata, ayat tu merujuk kepada apa? Jangan buang masa. Sentiasa isi masa dengan amal soleh. Kata para ulama tafsir, mereka bagi contoh. Contohnya, kalau dah semayang wajib, jangan berhenti solat. Teruskan dengan solat sunat. Macam tu. Ataupun, kata para ulama tafsir, kalau kau dah buat amal kau dengan Allah, kau buat pula amal kau dengan manusia. Contohnya, kita dah solat. Kemudian kita kita buat bakti pula pada manusia lain. Macam tu maksudnya, isi setiap waktu dengan amal kebajikan. Jadi sebab yang kedua, kenapa? Kerana kita tidak mahu membiarkan satu saat masa yang Allah bagi itu tidak diisi dengan amal. Lepas puasa wajib, puasa pula sunat. Puasa pula hari ni hari Senin. Puasa pula, teruskan berpuasa. Teruskan bersedekah dan sebagainya. Itu adalah sebab yang kedua. Sebab yang kedua, kenapa? Kerana kita ingin memenuhi memenuhi waktu kita dengan melakukan amal-amal soleh. Kerana ia adalah tuntutan dari Allah seperti mana surah Asy-Syarah ayat 67. Jadi secara langsung tuan-tuan dan puan-puan, secara tidak langsung, sesiapa yang sentiasa melakukan amal soleh, Allah Ta'ala akan lapangkan dada dia. Sebab tu ayat hujung, nombor 7, kena kaitkan dengan ayat yang awal. Jadi kalau ada orang tanya lah, secara tak langsung kita ambil juga sudut lain, kalau orang tanya, macam mana saya nak lapang dada? Kita kata, lah kan jawapan pada ayat 7 tu Allah dah bagi tahu. Apa dia? Fa idza faraghta fansab. Maksudnya lepas buat satu amal, buat lagi amal yang berikutnya. Maksudnya lepas buat amal wajib, buat amal sunat. Begitulah. Dipusing. Lepas buat amal akhirat, buat amal dunia. Berteruskan. Melakukan amal-amal kebajikan. Itu adalah sebab nombor 2. Okey, sebab yang ketiga. Kenapa kita perlu buat amal soleh ni? Apabila kita sentiasa konsisten, terus buat amal sampai Ramadan akan datang. Kita tahu kita mati bila kan? Okey, jawapan yang ketiga adalah apa? Supaya dalam tempoh, dalam waktu kita berterusan buat amal tu, kita mati dalam beramal. Maksudnya, kalau kita sentiasa buat, itu nama konsisten. Dia tak berhenti berjalan kan? Sebab tu kita katakan, orang yang istiqamah ni adalah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi kalau dia berjalan, dia tak berhenti dah. Dia akan terus pergi. Jadi cara nak berjalan, nak sampai ke destinasi, maka kena berjalan lah. Maka kena meneruskan, berjalan, buat amal-amal. Moga-moga penghujung hidup kita mati dalam buat amal tu. Moga-moga kita mati dalam keadaan kita berpuasa. Moga-moga kita mati dalam keadaan kita bersedekah. Moga-moga kita mati dalam keadaan kita solat. Apa pun amal soleh lah. Jangan kita kecilkannya solat, puasa dan sebagainya. Lepas tu teruskan buat kebaikan. Sebab ada dalil dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Nabi kata apa? Nabi kata, sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah kerana mengharapkan wajah Allah, iaitu keredaan Allah, kemudian hidup dia diakhiri dengan dia bersedekah, maka dia akan masuk syurga. Maksud dia, kalau orang tanya, kenapa saya kena konsisten? Kita kata, biasanya orang yang konsisten ni, penghujung hidup dia nanti, dia akan mati dengan amal yang dikonsisten itu. Maksudnya, kenapa kita kena konsisten? Supaya penghujung dalam keadaan husnul khatimah seperti hadis tadi. Itu di antara 3 jawapan kenapa saya perlu konsisten, saya tidak boleh berhenti. Okay? Kenapa saya kena meneruskan amal macam mana amal bulan Ramadan dulu? Di antara yang dapat kita kongsi dengan waktu yang singkat ni, kita bagi 3 sebab tadi. Jadi, untuk bincang lebih lanjut, macam mana pula cara? Sebab nak konsisten ni bukan senang ya. Kan? Kan? Nak puasa sunat ni, Allah. Payah kan? Kita nak teruskan baca Quran macam bulan Ramadan ni, ya Allah, dugaan dia banyak. Jadi macam mana cara dia?
tunggu kita akan ulas insya-Allah selepas ini. Jadi jangan ke mana tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu dia kita akan hayati lagi kejap lagi macam mana pula perkongsian dalam tajuk Ad-Dawam ataupun konsisten untuk bicara selepas ini insyaAllah. InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. PTTI, PTTI, PTTI. Hai, nak SPM tahun ni? Saya dan PTTI nak bantu anda skor A+ dalam SPM. PTTI membantu pelajar sains tulen meningkatkan skor dalam SPM. Hubungi PTTI di 012-808-2284 atau layari www.nakscorespm.com www.nakscorespm.com untuk info lanjut. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Buah-buahan tempatan, segar dan sedap yang tiada tandingannya. Buah yang terbaik dan berkualiti hanya untuk anda. Amalkan pengambilan buah-buahan setiap hari. Ia kaya dengan nutrien untuk kecergasan dan kesihatan badan. Pelbagai sajian ikut cita rasa sesuai untuk sisi keluarga. Lebihkan makan buah-buahan tempatan. Kempen ini dibawakan khas oleh Pharma Malaysia. Pharma di hati rakyat. PTTI, PTTI, PTTI. Hai, nak SPM tahun ni? Saya dan PTTI nak bantu anda skor A+ dalam SPM. PTTI membantu pelajar sains tulen meningkatkan skor dalam SPM. Hubungi PTTI di 012-808-2284 atau layari www.nakscorespm.com www.nakscorespm.com untuk info lanjut. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami di waktu ini untuk destinasi IKIM untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi mendengarkan kuliah kita pada petang ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in untuk kita bincang dengan tajuk konsisten ataupun ad-dawam. Ad-dawam, istiqamah dia dekat-dekat maksud dia tu. Ya, Alhamdulillah. Ya. Dan Ustaz, kita ada soalan untuk waktu ini yang berkaitan dengan apa yang Ustaz nak terangkan sebentar saja lagi dari Rashid dari Jalan Puchong bertanya macam mana nak istiqamah berterusan. Macam mana kita nak konsisten Ustaz? Ya, Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Encik Rashid yang bertanya soalan seperti mana yang telah pun kita janjikan tadi. Okey, dengan waktu kita yang agak singkat, kita cuba, saya sempat tengok pada waktu, setakat catatan yang ingin saya sampaikan ada 4 cara yang dirujuk dalam ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey, cara yang pertama sekali, kekuatan kita ni sebenarnya adalah pada hati kita. Saya rasa semua orang bersetuju, kan? Kekuatan kita ni adalah pada hati. Hati kita ni kejap iman naik, kejap iman turun, tetap. Kita baru cadang, kan? Aku nak puasa dah, besok sunat aku nak puasa. Tiba-tiba ada je banyak halangan je, kan? Maknanya kekuatannya pada hati. Jadi caranya macam mana? Cara yang pertama sekali, kita mohon doa pada Allah, mohon Allah tolong kita, mohon Allah bantu kita dengan kita minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Tetapkan hati kita. Jadikan hati kita ni hati yang kuat, hati yang konsisten nak buat amal soleh. Sebab lepas Ramadan ni dia tak sama macam bukan bulan Ramadan. Kan? Kita ni dia punya cabaran ni, ya Allah. Memang kiri kanan depan belakang lah, kan. Kita depan belajar pasal syaitan dulu, kan. Jadi caranya Allah. Jadi kita minta pada Allah supaya kuatkan hati kita. Bimbing hati kita. Okey, cara nak kuatkan, nak minta Allah tolong
macam mana nak kuatkan hati kita adalah melalui doa-doa lah. Antara doa yang boleh kita amalkan, kalau kita nak ambil dalam ayat Quranul Karim, kita boleh amalkan ayat nombor 8 dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, halaman yang ke-50. Doa ni masyhur sebenarnya, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang doa minta Allah Taala jangan palingkan hati kita setelah Allah bagikan kita petunjuk. Sebab mungkin ada di kalangan kita Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terbaik. Kan? Mungkin hikmah PKP tu dia dapat lalui tahun Ramadan ni adalah the best kali dia pernah lalui. Kan? Jadi cara untuk teruskan perubahan kan. Jadi cara dia minta kepada Allah supaya jangan palingkan hati. Setelah Allah bagi kita petunjuk di bulan Ramadan pada tahun ini. Kan? Itu di antara doa dia. Kemudian doa lain dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi, doa ni juga ramai orang duk ulang. Tapi doa ini sebenarnya asal usul dia adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana salah satu isteri Nabi namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni orang pernah tanya kepada dia. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada sahabat lain tanya kat dia. Dia kata, wahai Ummul Mukminin. Dia kata, wahai Ummu Salamah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin. Waktu kau duduk dengan Nabi ni selalu baca doa apa? Dia tanya, doa yang Nabi selalu baca doa apa? Tuan-tuan, doa yang Nabi selalu baca apa kata Ummu Salamah? Dalam hadis riwayat dia kata apa? Doa yang Nabi selalu baca apa? Dia kata, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nabi selalu kata pada Allah apa? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati aku di atas agamamu. Maknanya kalau kita tengok, kita faham cerita ni, rupa-rupanya Nabi sendiri dalam banyak-banyak dia doa yang Ummu Salamah mendengar adalah doa minta Allah tetapkan hati Nabi supaya berada di atas agama. Bayangkan kalau Nabi pun minta Allah tetapkan hati dia, macam mana dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Maka dia doa yang kita jangan terlepas setiap hari, panjatkan kepada Allah, minta Allah tetapkan hati kita. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, cara nak buat amal soleh ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh kita buatlah, jangan melampau batas. Maksudnya kita buat dalam keadaan yang kita mampu. Maksudnya kita buatlah dia berterusan walaupun disikit. Contohnya kalau macam kita sembahyang witir, kita biasa buat 3 rakaat kan. Maintain je 3. Maintain dulu 3 tu. Kan? Kita dah boleh maintain. Maksudnya kita buat sedikit, tak apa. Walaupun sikit rakaat, tapi berterusan lebih baik. Contoh kalau kita baca Quran kan, macam mana saya nak maintain baca Quran kan? Betul tak? Dulu pada bulan Ramadan, kita mungkin boleh baca banyak lah. Tapi kita jadikan Ramadan momentum untuk kita baca Quran. Contoh kita kata, jadi kita mulakanlah. Kita mula setiap hari baca satu muka. Contoh kita baca satu muka. Biar kita baca satu muka, setiap hari baca satu muka, daripada baca 10 muka hari ni, 2 minggu pula baru buka Al-Quran. Faham tak? Maksudnya, buat sedikit, ikut kemampuan, tapi biar berterusan. Ini sebenarnya, petua ni diberi oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Yang mana Nabi mengatakan dalam sabda dia, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Nabi kata amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun disikit. Kita ingat hadis yang saya baca tadi yang awal-awal. Masuklah hadis ni Nabi guna perkataan adwamuha. Nabi kata amal yang Allah paling suka kita buat ni walaupun sikit Allah suka, tetapi berterusan. Maksudnya kalau kita boleh infak kan, kita boleh infak RM5 setiap minggu, infak setiap minggu RM5, jangan terputus. Itu lebih baik daripada kita infak 100, tunggu berapa bulan pula Ramadan terdepan baru nak infak. Itu tidak disukai oleh Allah sebab kita memutuskan pahala oleh Allah. Jadi sayang, biar kita bagi RM5 berterusan, lebih baik daripada bagi 1,000 lepas tu dah tak buat dah. Dah tak jelas. Tapi kalau boleh bagi 1,000 itu lebih afdal lah. Kalau buat berterusan. Kalau buat lagi banyak, berterusan itu lebih afdal. Tapi cara kita kan bincang macam mana istiqamah. Jadi kita buat kadar yang mampu. Sedikit tetapi berterusan. Okey. Cara ketiga, waktu kita agak singkat. Cara ketiga,
seperti saya pernah sebut sebelum ni juga, caranya macam mana? Selalu fikir pasal mati. Mm-mm. Pasal mati. Macam ni lah. Macam COVID-19 kan. Orang kalau fikir, orang akan dengar kan, teruknya kalau kena COVID-19 kan. Mm-mm. Orang, dia boleh fikir teruknya kalau nanti kena COVID-19 ni contoh kan. Orang akan buat apa? Orang akan jadi istiqamah. Istiqamah apa? Patuhi SOP, Yeah. tutup mulut, betul tak? Buat penjara kausel. Sebab apa? Sebab kita takut dengan COVID-19 tu. Mm-mm. Cuba kita ambil set yang sama. Kita fikir, aku ni kalau aku mati ni macam mana ni hari ni? Kan? Mm. Atau aku tak tahu lagi tahun depan dapat Ramadan atau tidak. Jadi kalau kita fikir selalu pasal mati, kita tak akan sia-siakan waktu kita untuk kita meneruskan amal soleh. Okey, yang tu tersedia maklum banyak dalil dalam Quran dan hadis Nabi. So yang keempat. Yang keempat artinya macam mana? Cara yang keempat, kita juga dalam masa yang sama kita kena pilih kawan-kawan, rakan-rakan yang boleh bimbing kita. Kawan dengan kawan-kawan yang soleh. Kalau kita kawan orang yang puasa, terpuasalah kita. Kalau kawan dengan rajin yang suka baca Quran ni, kadang-kadang kan dia ajak kita, jomlah kau, jomlah. Lama-lama kita pun terjum kan. Terjum. Sebab memang Nabi sebut dalam hadis Hasan riwayat Ahmad, Nabi kata apa? Ar-rajulu ala dini khalili. Falyanzur akhak, Nabi kata falyanzur ahadukum man yuqalil. Nabi kata seorang itu dilihat dari agama sahabat karibnya. Nabi kata kalau nak tengok agama kau, tengok agama kawan kau. Maksudnya apa? Agama kita, maknanya iman kita melihat kepada iman kawan kita. Maka Nabi kata, maka hendaklah salah seorang di antara kamu melihat dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat. Kalau tuan-tuan kawan dengan orang yang rajin dengan kuliah lah tuan-tuan. Paling kurang pun dia share. Lama-lama lama kita pun tengok jugalah. Betul tak? Kata dengarlah ibrah setiap petang, dengar kan. Lama-lama kita pun terdengar juga kan, betul tak? Sebab kawan kita push kita, lama-lama kita jadi, mula-mula kita paksa, tapi lama-lama kita seronok. Sebab apa? Sebab kita menumpang agama kawan kita, menumpang iman kawan-kawan kita. Jadi itu di antara cara keempat yang boleh membantu kita untuk kita istiqamah dalam untuk kita konsisten. Kerana orang konsisten ni, dia termasuk di bawah tajuk orang yang istiqamah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi itulah sedikit pengkongsian ringkas yang dapat kita bicarakan pada petang ini. Moga-moga memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada perempuan. Wallahu ta'ala alam. Masya-Allah, itu dia Mona, ada 4 kaedah dan juga caranya itu kan yang boleh kita buat sama-sama. Dan saya tertarik Mona, kita tertarik dengan kata Ustaz tadi, walaupun kecil-kecil sikit-sikit tapi tetap dilaksanakan juga kan untuk masa akan datang, dari semasa ke semasa. Itu pun dah menggambarkan konsisten kita tu. Masya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Tinggal sedikit masa lagi Ustaz, mungkin untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Untuk kesimpulan dia seperti mana yang kita sebut tadi itulah, tentang apa tentang istiqamah. Jadi kita buat dia punya kesimpulan lah kesimpulan tadi. Maksudnya siapa yang ada sifat berterusan ad-dawam, dia termasuk di bawah tajuk Al-Quran istiqamah. Okey, jelas kat situ. Jadi kalau orang tak jadi siapa yang berterusan buat amal soleh, nanti dia akan dapat banyak kelebihan-kelebihan orang istiqamah lah. Jadi waktunya agak singkat. Jadi apa yang patut kita buat tadi tu adalah teruskan buat amal soleh kita di bulan Syawal ini. Okey, buat sedikit tapi ia berterusan. Okey, dan paling penting sekali kena belajar juga. Belajar tentang tentang nak buat amal ni. Sebab kadang-kadang ada orang dia buat amal, dia tak faham lah. Contohnya dia buat amal macam maksudnya nak buat istiqamah ni juga, nak konsisten perlu ada ilmu. Nak buat amal, contohnya saya nak qada dulu ke, ataupun saya nak puasa sunat dulu. Macam-macam lah. Jadi itu persoalan-persoalan tu banyak orang tanya. Jadi perlu ada ilmu. Okay, nak buat satu amal ni perlu ada ilmu yang benar. Boleh tanya pada para alim ulama untuk macam mana cara yang sebenar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Ustaz, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga kita akan kembali lagi bersiaran rancangan Ibrah di setiap hari Isnin petang jam 5 petang insya-Allah. InsyaAllah. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM.